Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa sihhatil abdani wa shifaiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil arwah wa ghizaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa fa'al kadzalika bi ahbabi abadan ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna 'ilman warzuqna fahman hatta na'rifa kaifa nunajika ya rahman ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan, puan-puan haji hajah sekalian yang sudi luangkan masa pada pagi ni bersama dengan saya dalam halaqah perkongsian pagi ni di bawah anjuran Qubak Center yang di bawah pimpinan Al-Fadhil Ustaz Fahmi Amin Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur untuk sama-sama kita menebus kekurangan, ketidaksempurnaan semalam. Allah Ta'ala masih lagi panjangkan umur dan beri peluang kepada kita untuk menjadikan hari baru kita ini lebih baik daripada semalam. Allah Ta'ala panjangkan umur dan Allah Ta'ala tambah daripada nikmat panjang umur itu dengan nikmat ibadah yang dan daripada nikmat ibadah yang termasuk daripada nikmat ibadah yang Allah Ta'ala kurniakan ketika ini adalah menuntut ilmu. Itu juga ibadah. Jadi dengan menuntut ilmu, dengan bertambahnya ilmu dalam diri kita, itu akan menjadikan kita ini manusia baru yang akan menambah baik kualiti hidup, kualiti diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala ingin bagi kepada seseorang itu kebaikan, maka Allah Taala akan memberi kepada orang itu kefahaman ilmu. Maka ilmu adalah salah satu jalan seorang itu menjadi lebih baik daripada semalam. Ilmu adalah jalan untuk mempertingkatkan kualiti diri seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mengaji ilmu itu bukan sekadar mengisi masa lapang atau sekadar ingin mendengar kebaikan atau sekadar untuk menambahkan pengetahuan. Menuntut ilmu itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih redha-Nya Allah, agar di akhirat itu dimasukkan dalam golongan yang berbahagia, yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malanglah kalau kita sekadar menuntut ilmu itu hanya sekadar untuk menambah pengetahuan, kerana akhirnya bukan sekadar tahu yang Allah Ta'ala ingin tanyakan kepada kita, tapi apa yang telah kita lakukan daripada apa yang kita tahu. Lebih malang lagi kalau sekadar menuntut ilmu itu untuk mengisi masa lapang, kerana bukan itu tujuannya ilmu, untuk isi masa tak tahu nak buat apa lalu mengaji. Itu masih lagi baik daripada tak belajar langsung. Tapi itu bukan tujuan ilmu. Ilmu adalah untuk diamalkan, kerana hamba Allah itu akhirnya akan ditanya tentang bagaimana dia menambah baik hubungannya kepada Allah. Bukan sekadar tahu saja, tapi bagaimana dia mempersembahkan pengetahuannya, mempersembahkan kehambaannya melalui pengetahuannya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita
kesempatan pada hari ini untuk mengulang kaji kitab kita ini masih lagi berkaitan dengan 40 hadis akhlak mulia yang insya-Allah pada hari ini kita akan khatamkan. Ada baki lebih kurang dalam 5 hadis. Saya pun tak ambil masa panjang lah untuk syarah panjang, sebab tujuan hari ini adalah untuk dikhatamkan. Nanti minggu depan ataupun minggu seterusnya, minggu depan cuti kan, minggu depan cuti, Kubak Center dah mula cuti 2 minggu kan. Minggu depan ke minggu satu lagi, tak ingat lah. Jadi eloklah kalau dia khatamkan, supaya boleh dijadikan bahan bacaan ketika cuti nanti. Baik, saya jawab salam semua yang telah beri salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada Ustazah Nurjitah, ada Puan Siti Hajar, ada Bunga Lawang. Saya tak tahu nak kata puan ke tuan ke, saya pun tak tahu. Bunga Lawang. Kemudian ada Puan Mamisha. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih luangkan masa pada pagi ni. Semoga Allah Taala menggantikan waktu yang telah dilaburkan oleh tuan-tuan puan-puan pagi ni dengan keberkatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan menyambung hadis yang ke-38. Saya pun cadang tak panjang-panjang lah sebab nak habiskan hadis. Dalam kitab ni ada 42 hadis. Ada 42 hadis, 42, 43, 42. Ada 42 hadis. Jadi kita nak habiskan tu banyak juga tu muka surat itu. Jadi saya baca je untuk pagi ni, insya-Allah. Memang cita-cita saya nak khatamkan hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-38. Wa bi sanadina muttasilun ila sahibil muallif al-Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu taala wa nafa'ana wa nafa'ahu bi 'ulumihi wa asrarihi fi darani amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yataqadahu fa'aghlaza lahu fahamma bihi ashabuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala thumma qala a'tuhu sinan mithla sinnihi wa qalu ya Rasulullah la najidu illa amsala min sinnihi qala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam kerana mahu menuntut hutangnya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia mengeluarkan kata-kata kesat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang lelaki datang bertemu Rasulullah untuk menuntut hutang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antara apa yang Nabi buat adalah berhutang. Tapi berhutangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan untuk diri baginda, tapi Nabi berhutang untuk orang lain. Sebab ramai orang datang minta bantuan pada Nabi dalam keadaan Nabi SAW pada ketika meminta itu tidak memiliki sebarang harta yang sesuai dengan kehendak orang yang minta, lalu Nabi berhutang. Jadi Nabi berhutang untuk orang. Jadi bila Nabi berhutang, ada ketikanya orang yang datang itu, orang yang memberi hutang itu datang kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi pun pernah membuat hutang, meminta berhutang daripada Yahudi pun ada juga. Jadi ini ada seorang lelaki datang menuntut hutang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan lelaki itu menuntut dengan menuturkan kata-kata kesat, ucapan yang kurang baik. Kemudian melihat pada keadaan ini, hampir saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang itu. Jadi ketika lelaki ini menuntut hutangnya, ada sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi ni tengok orang berbuat kasar pada Rasulullah, sahabat jadi marah. Itu memang kebiasaan para sahabat. Jangan dilukai kekasih saya ni. Jangan dilukai kekasih saya ni. Siapa buat tak elok kepada Rasulullah, maka kami akan membela ni. Itu kita kena tanam dalam jiwa kita itu begitu.
orang yang kita kasih, maka kita kena ada sifat hifz, menjaga. Jangan orang yang kita kasih tu kita biar saja kan. Kalau bukti kasih tu kita jaga kan. Suami-suami kalau betul kasih pada isterinya, maka jaga maruah isterinya kan. Isterinya tu jangan dibuat ikut suka. Zaman ni kan zaman TikTok kan. Zaman orang berjoget depan orang lain tak ada malu kan. Sampai usia yang 50 tahun, 60 tahun pun nak berjoget lagi depan orang. Masya-Allah. Jadi yang berlaku kerosakan pada diri perempuan itu kerana tidak ada jagaan daripada seorang lelaki. Jadi kena jaga, kena ada sifat jaga, kena pesanlah kan. Itu bukti kasih. Jadi sahabat ni kasih kepada Rasulullah, maka bila ada orang buat buruk kepada Rasulullah, maka mereka akan balas. Tapi Rasulullah SAW di sini jawab, Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah orang itu, kerana dia memiliki hak untuk dia bercakap sesuatu. Jadi Nabi kata, tak apalah kalau dia nak kata kesat pun, kamu jangan buat buruk. Sebab berpegang dengan ajaran Nabi SAW. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Biarlah dia seorang-seorang saja yang buat buruk. Kita hentikan keburukan dia dengan kita melakukan kebaikan. Jadi Rasulullah ni orang yang menyerap keburukan lalu membalasnya dengan kebaikan. Dan bukti orang yang kasih kepada Rasulullah adalah orang yang serap keburukan lalu dibalas dengan kebaikan. Ataupun sekurang-kurangnya tidak dibalas dengan keburukan. Orang buat buruk, kita jangan balas buruk. Orang mengumpat kita umpat dia balik. Orang sakiti kita sakiti. Itu tak sepatutnya itu. Nabi SAW tu mengajar setiap keburukan tu ditahan. Kalau tak balas dengan kebaikan pun sekurang-kurangnya tak balas dengan keburukan. Jadi Nabi kata biar orang tu, dia ada hak untuk cakap macam tu. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, bayarkan kepada orang itu seekor binatang yang sama umurnya dengan yang sama yang nilainya sama dengan hutang aku dahulu. Jadi nilainya sama dengan hutang dahulu. Jadi Nabi kata tak apa. Nabi tak ada wang kan. Jadi Nabi balas dengan nilai. Jadi Nabi kata cari anak binatang yang seekor binatang yang umurnya tu sama dengan nilai tadi. Boleh ke? Boleh kalau disepakati. Kemudian sahabat menjawab, wahai Rasulullah, kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua daripada umur yang engkau berhutang tu. Jadi maksudnya sahabat ni kata yang sama nilai tak ada. Yang sama umur binatang dulu Rasulullah, kalau di sini difahaminya Rasulullah berhutang binatang, jadi cari yang sama umur. Tapi sahabat kata sama umur tak ada, yang lebih tua ada. Maksudnya nilainya lebih tinggi. Kan? Berhutang anak tapi nak dibalas dengan bapa binatang. Jadi tentulah nilainya lebih tinggi. Lalu Nabi pun berkata, tak apa, bayarkan saja kepada orang itu, kerana orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik cara dia membayar hutang. Jadi maksudnya bayar lebih. Dia membayar lebih. Jadi Nabi buat satu kayu ukur untuk pengetahuan sahabat dan umat, bahawa orang yang baik ini tentulah di sisi Allah, di sisi agama. Itu bukan baik tu dalam akal kita, orang ni baik, orang ni buruk. Kalau kayu ukur kita ni sempit, kita akan suka kepada orang yang buat baik-baik pada kita saja. Itu kayu ukur yang tak sempurna. Jadi kalau kita nak tahu seseorang itu baik atau tidak baik, itu kayu ukurnya adalah bagaimana Nabi meletakkan kayu ukur tersebut. Jadi orang nak menilai orang, biarlah daripada kacamata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kacamata syariat. Kalau kita saja yang menilai orang, itu boleh jadi penilaian kita tu rendah. Ada orang tu perangannya buruk, tapi sebab dia buat baik pada kita kata dia baik. Itu tak betul. Itu tak betul. Tapi manusia itu memang begitulah sifat dia. Dia akan menghargai orang yang melakukan kebaikan kepada diri dia walaupun orang itu buruk.
Tapi agama ni meletak satu kayu ukur. Kalau baik, itu baik di sisi Allah. Jadi nak melihat orang yang baik itu biarlah menilai orang yang baik daripada sisi Allah. Walaupun kita tak suka. Zaman kita ni berapa ramai orang tak suka orang soleh. Kenapa tak suka orang soleh? Sebab orang soleh ni dia menghalang kita daripada melakukan apa yang kita nak. Ada orang tu dia suka berbasikal kan. Kemudian ada orang yang baik perangainya kata janganlah berbasikal tu dalam keadaan yang tak tutup aurat. Ataupun sehingga meninggalkan solat. Atau mengganggu jalan raya sehingga mengganggu pengguna yang lain. Jadi orang yang berbasikal ni tak suka dengarlah ucapan tu. Ada jadi nak marah pula kan. Sebab tak berkenan dengan hati dia. Di zaman kita ni memang ada kecenderungan begitu. Tak minat dengan orang yang memberi nasihat. Sedangkan orang yang bagi nasihat tu bagus. Jadi ada orang yang sesoleh apa pun dia masih lagi buruk di mata kita. Sebab kita salah meletak kayu ukur kebaikan. Sehingga ada orang tu membenci orang lain tanpa sebab. Semata-mata emosinya sahaja. Saya tengok muka dia, saya tak sukalah. Apa sebab kamu tak suka dia? Tak ada sebab. Tengok muka dia, saya tak suka. Itu penilaian nafsu. Jadi kita tak boleh nak bergantung kepada penilaian yang kita letak untuk orang lain. Kerana akhirnya itu pincang. Jadi kalau kita nak menilai orang lain, biarlah daripada kacamata syariat. Jadi daripada orang yang baik yang disebutkan di sini, kata Rasulullah, adalah orang yang baik cara bayar hutangnya. Dia meminjam dengan cara baik dan bayar dengan cara baik. Itu antara orang yang baik. Jadi sebenarnya bukan tentang kita menilai orang lain. Dalam kehidupan ni tentang bagaimana kita menilai diri kita. Kan kita tak perlu nilai orang, itu hubungan dia dengan Allah, suka hati dia lah. Pandai-pandai dia lah. Yang penting bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita ini sempurna, kita ini menyempurnakan diri kita di sisi Allah. Kerana kalau kita sibuk dengan kelemahan diri kita untuk kita baiki, kita sibuk dengan pandangan Allah terhadap diri kita, maka tak sibuk dengan urusan orang lain. Dan boleh jadi dalam sibuknya kita menyempurnakan diri kita dalam hubungan kita kepada Allah, itu menyebabkan orang lain mencontohi kita pun boleh jadi. Kita tak disibukkan dengan orang, tapi orang sibuk dengan kita dalam kebaikan. Itu kan luar biasa tu. Tapi sebab orang terlalu sibuk dengan urusan orang lain, sehingga dia tak sempat nak menyempurnakan diri dia. Bahas saja tentang orang. Akhirnya kelemahan diri dia pun dia tak nampak. Sebab sibuk dengan masalah orang. Jadi disebut di sini, Syekh sebut, berhutang memang tidak digalakkan dalam agama kita, kerana hutang itu menghinakan kita di siang hari dan mendukacitakan kita di waktu malam. Namun dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita terpaksa berhutang untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak. Jadi berhutang tu boleh, tapi dengan syaratnya biarlah dalam keadaan terdesak. Betul-betul terdesak baru kita mengambil jalan berhutang. Sebab kita akan terhina. Dengan berhutang ni kita terhina di orang lah kan. Orang hina kita, siang orang hina kita, malam kita tak cukup tidur pula fikir macam mana nak bayar hutang. Jadi perkara tersebut menyibukkan kita dengan selain daripada ibadah. Sedangkan hidup ni untuk ibadah. Tapi bila kita berhutang tu, kita terpaksa luangkan masa untuk fikir macam mana nak selesaikan masalah kan. Jadi taklah digalakkan berhutang. Sebab ulama kata haram berhutang kalau niat dia tak nak bayar. Awal-awal ambil tu dah niat dalam hati tak nak bayar lah. Haram hukumnya. Maka bila kita berhutang, hendaklah kita menepati janji tempoh yang telah kita tetapkan dan membayar dengan sempurna apa yang telah kita hutang. Itu sifat orang mukmin. Adapun sifat orang munafik itu memang dia tidak mahu menepati janji. Sama ada dari sudut tempoh atau sudut bayaran. Itu munafik. Sebenarnya itu kayu ukur kepada diri kita. Ketika kita berhutang, bagaimana diri kita di hadapan Allah. Kalau kita menepati janji sesuai dengan tempohnya, sesuai dengan bayarannya, maka kita baiklah dari sisi Allah, insya-Allah. Tapi kalau kita tidak menyempurnakan sebagaimana yang kita janji, maka dari situ ada tanda-tanda munafik dalam diri kita. Orang kalau sibuk mencari dan membaiki diri dia, dia tak sempat nak memunafikkan orang lain. Nak munafik, baca kitab tentang orang munafik, sibuk nak tengok orang
kemunafikan dalam diri orang lain. Sebab tu orang zaman kita ni banyak buang-buang masa dengan keburukan orang. Apa keburukan dia? Dia tak baiki diri dia. Orang yang sibuk dengan keburukan orang, dia tak baiki diri dia. Orang yang sibuk baiki diri dia, tak sempat nak sibuk dengan keburukan orang. Bahkan boleh jadi contoh pula kepada orang lain bagaimana memperbaiki diri. Boleh. Kalau mungkin ada halangan sehingga kita tidak mampu membayar hutang pada tempoh yang telah ditetapkan, maka hendaklah kita memberitahu kepada orang yang memberi hutang kepada kita dengan menyebut alasan yang munasabah, dan hendaklah kita minta maaf daripadanya. Dan janganlah keadaan menjadi terbalik. Orang yang beri hutang pula terpaksa datang ke rumah kita beberapa kali untuk menagih hutang daripada kita. Ini dah jadi kayu ukur diri kita ni buruk. Sebab kita menyusahkan orang yang telah mempermudahkan kita. Sudahlah dia yang beri hutang kepada kita, kemudian dia pula berulang-alik ke rumah kita untuk minta hutang daripada kita. Orang yang beriman akan membayar hutang tepat pada tempoh seperti yang dijanjikan. Bahkan ia membayarnya dengan cara yang memudahkan orang yang beri hutang itu, seperti dihantar ke rumahnya atau dengan bayaran dengan yang lebih baik lagi. Dia bukan perjanjian tu. Saya pinjam 100, nanti saya bayar 200. Itu jadi riba kan. Dia bukan perjanjian. Tapi waktu dia pinjam 100, dia nak bayar 200 tu sebab ihsan, sedekah dia kepada orang yang telah buat baik kepada dia. Kalau daripada awal janji tu jadi riba. Kena belajar juga hukum hakam berhutang ni. Okey. Kemudian hadis ke-39, mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa. Jadi hadisnya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Qalu bala, qala islahu zatil bain fa inna fasada zatil bain hiya al-haliqah. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih tinggi daripada darjat puasa, sembahyang dan sedekah? Yang ini sedekah sunat. Maka sahabat menjawab, ya kami mahu Rasulullah. Nabi SAW bersabda, iaitu mendamaikan pihak yang bersengketa, kerana kejahatan persengketaan itu membawa kepada kemusnahan agama. Subhanallah. Ini Nabi sedang kongsikan kepada kita satu perkara yang lebih besar ganjarannya daripada ganjaran solat, ganjaran puasa dan ganjaran sedekah. Iaitu ibadah mendamaikan dua belah pihak. Subhanallah. Jadi orang kalau sibuk membetulkan dirinya dan mendamaikan orang lain, tu jadi sebaik-baik manusia lah, kan? Dia jangan dia sibuk solat tapi dalam masa sama dia bergaduh dengan orang lain. Tu merendahkan kedudukan dia di sisi Allah. Jadi Nabi SAW di sini sedang mengajar kita, baiklah hubungan kita kepada Allah dan baikkanlah hubungan kita kepada manusia. Jadi keterangan di sini, apabila wujud persengketaan dalam masyarakat, maka ia akan jadi tajuk perbicaraan orang. Kan daripada dulu lagi orang suka sibuk dengan orang. Ada yang menyebutkan persengketaan itu dengan tujuan yang baik, untuk ambil pelajaran, untuk nak cari penyelesaian. Macam mana ni? Sahabat kita ni bergaduh dua orang ni. Apa kita nak buat ni? Nak cari jalan penyelesaian. Iaitu usaha untuk mendamaikannya. Dan kadang-kadang ada yang sengaja membesarkan kesalahan seseorang. Tengoklah tu A dengan B tu gaduh tu. Kan dah kata dah, A tu yang buruk perangai dia. Tu kan. Jadi ada juga orang yang macam tu. Dan ada yang mengambil kesempatan untuk menudahkan orang lain, untuk dia menduduki tempat tertentu. Kadang-kadang memang saja dia cerita keburukan orang, berseketa kan. A dengan B tu gaduh, dua-dua tu tak boleh pakai tu. Sebab tu saya dah kata dah, jangan lantik dia. Lantik saya biar jadi kesempatan. Kan ada orang ambil kesempatan nak merendahkan orang lain. Kan orang kalau nak naikkan diri dia, dalam keadaan diri dia tak ada kelebihan, apa yang dia buat? Dia rendahkan orang lah. Supaya dia nampak dia ada kelebihan. Sedangkan dia tak ada kelebihan, tapi sebab orang lain rendah, direndah-rendahkan, maka nampak macam dia ada kelebihan. Luar biasa manusia ni. Dan ada juga yang suka menokok tambah daripada hakikat yang terjadi. Ringkas cerita, bermacam-macam perbicaraan tentang sengketa itu
dan perbicaraan menjadi bersimpang siur ke sana dan kemari. Ini pengalaman hidup orang yang berumur. Macam mana Syekh Fahmi Zamzam ni, tahu selok-belok kalau terjadi persengketaan, kan, bergaduh ni, dari segala sisi akan bawa kesan. Orang yang mempunyai kesedaran yang tinggi dan semangat perpaduan yang benar, dia akan berusaha meredakan keadaan dan mencari kaedah yang sesuai untuk dikemukakan bagi tujuan mendamaikan persengketaan atau perbalahan yang berlaku. Dia sudah pasti akan berdepan dengan masalah yang berat. Kadang-kadang dia menjadi sasaran salah sangka daripada pihak-pihak yang bersengketa. Jadi Syekh nak beritahu, orang yang cuba damaikan orang ni, dia adalah orang yang akan mendapat ujian. Kan ada orang yang cuba merendah-rendahkan dia pula. Biasalah tu. Sebab tu susah orang nak damaikan orang ni. Tak payahlah masuk campur hal orang lain. Biarlah dia orang bergaduh. Tapi sebenarnya Nabi dah pesan dah. Nabi dah pesan. Kalau tak ditangani masalah tu, akan bawa kepada kemusnahan agama. Masyarakat akan jadi lebih buruk. Kalau masyarakat buruk, dia akan efek pada kehidupan kita pula dalam masyarakat tersebut. Sebab tu kita kena selesaikan masalah. Kampung yang asalnya bergaduh daripada 2 orang, dah jadi 2 puak kan. Asalnya 2 orang je bergaduh, dah jadi 2 puak. Dah jadi 2 puak, kalau kita duduk tengah-tengah tak jadi. Dia akan suruh masuk salah satu pula. Kan dah susah tu. Jadi elok dia selesaikan daripada awal. Kan. Tapi begitulah. Kalau nak diselesaikan, maka kadang-kadang akan jadi sasaran salah sangka daripada pihak yang bersengketa. Namun kalau dia mencari perdamaian dengan niat yang ikhlas, maka insya-Allah dia akan menemukan jalan tengah yang boleh memuaskan semua pihak yang terlibat. Syarat nak damaikan orang mesti ada hubungan kepada Allah. Sebab tu nak selesaikan masalah, nak selesaikan 2 orang yang bergaduh, itu sebenarnya bukan kita yang selesaikan. Tapi kita selesaikan, bukan kita selesaikan dengan kemampuan diri kita, tapi kita selesaikan dengan bantuan daripada Allah. Sebab tu kena faham kenapa nak selesaikan 2 orang yang bersengketa ni. Ada kejujuran. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua untuk jaga agama, yang ketiga kerana sayang umat Nabi Muhammad sebagaimana pesan Nabi supaya sayang umat ni. Jadi ada hubungan dia kepada Allah. Dia bukan sekadar kita kena damaikan dia orang ni. Kan? Nanti senang kita nak berniaga. Kan? Nanti A akan suka kat kita, B akan suka kat kita senang. Itu ada nilai kepentingan diri. Selesaikan masalah orang untuk kepentingan diri, itu tak akan selesaikan masalah. Kan? Jadi Syekh kata kat sini, jalan tengah yang boleh memuaskan semua pihak itu mesti diselesaikan dengan ikhlas kerana Allah. Macam mana Nabi Muhammad SAW kan, ni peristiwanya kan dalam ketika runtuh Kaabah. Tu nak letak Hajaratul Aswad kan, dah runtuh Kaabah sebab banjir, kemudian nak bina balik. Dah bina Kaabah tu, nak letak Hajaratul Aswad tu. Hajaratul Aswad tu kan satu je. Jadi banyak pihak bergaduh sebab berebut nak letak batu yang satu tu. Benda dapat letak mestilah rare kan, mestilah jadi kebanggaan kaum saya yang dapat. Jadi kan dah jadi. Tapi Rasulullah SAW ni dengan bantuan Allah dibagi panduan bagaimana selesaikan masalah tu. Jadi maksudnya orang nak selesaikan masalah orang lain itu mesti dengan bantuan daripada Allah. Mesti ada keikhlasan, kejujuran. Sebab di situ ada nilai ibadah. Entah ibu bapa nak selesaikan masalah anak bergaduh pun. Anak-anak bergaduh. Bukan dia selesaikan dengan dia rasa dia seorang bapa, tak. Dia selesaikan sebab itu ibadah. Yang keduanya dia selesaikan dengan bantuan daripada Allah. Kita tak ada kemampuan nak melembutkan hati manusia, tak ada. Allah yang jaga hati-hati manusia ni. Tapi kalau tak diselesaikan masalah tu, nanti akan jadi yang Nabi concern ni. Ini Nabi yang bagi tahu, kalau tak selesaikan masalah, pergaduhan nanti akan bawa pada permusuhan. Jadi selesaikanlah. Mana-mana ketua yang duduk dalam mana-mana organisasi, tengok ada perpecahan di kalangan anak buah dia, kena selesaikan. Kan? Dengan bantuan daripada Allah. Dan sudah tentu usaha ini memerlukan kesedaran yang tinggi, semangat yang tak kunjung padam dan dada yang terbuka serta perasaan yang dapat dikawal. Oleh kerana itu, maka pahala untuk orang ini adalah sangat besar, melebihi pahala orang yang banyak berpuasa, sedekah dan bersembahyang dan bersedekah yang sunat. Sebab dia akan hadapi banyak cabaran. Daripada cabaran yang banyak, dia akan hadapi dengan kesabaran dan dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah. Maka lagi besar cabarannya, lagi besarlah ganjarannya.
kan. Kalau puasa tu santai je dengan Allah kan. Kalau solat tu santai saja dia dengan Allah, tak fikir orang lain pun. Tapi ini cabaran besar nak selesaikan masalah orang. Di sini ada tomahan, di sini ada cuba. Jadi di situ semua ada ujian, maka di situ ada pahala. Jadi pahalanya lebih besar kata Syekh. Seandainya tidak dilaksanakan perdamaian ini, maka masalah akan bertambah kusut dan mungkin akan membawa kepada perkelahian, kerugian harta benda dan terkadang membawa kepada kemalangan jiwa. Maka semua hal ini adalah suatu perkara yang boleh memusnahkan agama bagi semua pihak yang terlibat. Tengok anak beranak lah kan, anak-anak gaduh sama-sama sendiri. Kalau tak ada selesaikan awal, nanti berebut harta. Bila berebut harta akan bergaduh pada boleh jadi bergaduh bertumbuk pula kan. Jadi parent kena selesaikan masalah. Contoh. Okey, kemudian hadis ke-40. Ada 2 hadis lagi. Berapa ni? Okey, setengah jam. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال راوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم الطهور شطر الإيمان. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 perkara termasuk daripada fitrah. Apa fitrah yang di sini maksudnya? Syekh kata fitrah sini maksud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 perkara fitrah yang dihitung sebagai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memotong misai. Jadi misai ni sunnahnya dipotong. Sebagai Syekh kata tak dicukur. Tidak dicukur, apatah lagi dicabut. Dia cuma dipotong. Yang kedua, membiarkan janggut tidak dipotong. Tidak dipotong maksudnya kalau tak dipotong pun masih dalam keadaan kemas. Bukan maksud di sini larangan. Maksudnya di sini biar dalam keadaan panjang tapi kemas. Cuma sebagai ulama ada dalam hadis lain, ada tu daripada kaedah lain, ulama ada letak panduan yang lebih daripada genggaman tu dipotong lah. Jadi rapi, merapikan janggut lah maksudnya. Merapikan lah janggut. Tak dipotong maksud tak dibuang. Janggut ni tak dibuang. Nampak kalau bahasa orang sekarang kata nampak jambu. Nampak jambu. Tak ada janggut langsung. Tu sunnahnya adalah menyimpan janggut. Biar janggut tu. Kalau dah ada biarlah kan. Jangan dicukur licin. Sebab sunnahnya biar berjanggut. Jadi orang berjanggut tu niat sunnah. Niat sunnah kan. Jangan ikut trend. Niat dia ikut trend. Tak boleh lah kan. Boleh tapi tak dapat pahala lah. Yang kita nak adalah ikut sunnah. Sebab Nabi pesan begitu. Kemudian yang ketiga, bersiwak. Ni ada sunnah sunnah siwak ni sangat dituntut. Orang yang selalu bersiwak ni kalau mati mudah lafaz syahadah. Jadi banyakkan bersiwak. Simpan tu duit kan kayu siwak tu simpan. Belanjalah duit tu, beli 2-3 batang. Dalam kereta, kalau Habib Ali kata dalam kereta letak, dalam poket letak, dalam beg letak. Kan mana-mana tempat kalau nak cari ada, dekat katil ke apa ke. Sekarang dah ada bekas-bekas cantik tu. Senang nak simpan. Sebab situ ada ibadah. Ingat kepada siwak ni buat ingat kita kepada Rasulullah. Kan? Kita siwak tu sebab situ sunnah. Situ ada ibadah. Situ ada kasih sayang kita kepada Rasulullah. Kemudian keempat, mencuci lubang hidung dengan memasukkan air. Masuk air, buang air. Sedut air, buang. Itu sunnah. Kemudian memotong kuku. Itu pun sunnah. Kan kita dah jelaskan macam mana cara potong kuku kan. Sunnahnya potong kuku hari Khamis atau Jumaat atau Isnin. Sebab ulama memilih hari-hari tersebut untuk potong kuku. Kemudian dahulukan yang kanan berbanding yang kiri. Kemudian keenam, mencuci celahan jari. Ketujuh, mencabut bulu ketiak. Ke-8, mencukur bulu ari-ari. Ke-9, beristinja. Istinja maksud cuci najis dengan baik. Dan perawi kata, saya lupa yang ke-10, rasa-rasanya adalah
berkumur-kumur. Jadi 10 sunnah Rasulullah SAW. Kalau dibuat, biarlah niatnya sunnah. Daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, bersuci itu sebahagian daripada iman. Keseluruhan ini, hadis ni, sebenarnya Syekh nak bawa kepada akhlak, jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Kenapa? Kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang yang sibuk jaga yang zahir, itu daripada ciri-ciri orang yang sibuk. Orang yang sibuk jaga kebersihan batin, itu ciri-cirinya sibuk menjaga kebersihan zahir. Jadi orang kalau dah sibuk jaga yang zahir, takkan tak jaga yang batin pula. Jadi orang yang jaga yang batin, mestilah ada tanda dia juga turut menjaga yang zahir. Sibuk cerita tentang iman lah, akhlak soleh, tapi gigi tak gosok tak jadi juga, kan? Jadi bukti orang yang dalam hatinya itu sibuk dibersihkan hatinya tu, dia juga sibuk menjaga kebersihan luaran. Itu bukti. Jadi Nabi ajar bersuci zahir dan batin itu adalah bahagian daripada iman. Jadi iman maksudnya ada hubungan kepada Allah. Jadi orang yang Allah Ta'ala ni suka yang bersih-bersih, suka yang indah-indah. Ada orang yang suka bersih dan suka yang indah-indah ni, maksudnya dia ada hubungan dia kepada Allah. Jadi kalau kita berdandan ke, bersolek atau membersihkan diri, itu niatlah kerana ibadah, kan? Sebab Syekh ada sebut antara niat dia, saya buat apa yang Allah Ta'ala suka, supaya Allah Ta'ala suka pada saya. Okay. Itu niat bersuci, berdandan ke, niat menjaga kebersihan, pakai baju cantik sekalian tu. Kemudian Syekh sebut di sini, kebersihan merupakan sebahagian daripada iman, sama ada bersih pada diri, pakaian, tempat atau persekitaran. Diri perlu dibersihkan supaya sentiasa sihat dan kelihatan rapi pada pandangan. Begitu pula pakaian, tempat dan persekitaran juga perlu dibersihkan kerana kebersihan itu adalah fitrah manusia dan sesuai dengan tuntutan agama. Kita kan nak jadi ahli syurga. Ahli syurga di akhirat itu adalah ahli syurga yang putih, berseri, indah, wangi, kan? Jadi belajar, kan? Belajar untuk jadi ahli syurga bermula daripada dunia. Kan orang kaya tu kan disuruh bercita-cita jadi kaya, dan disuruh ada keinginan jadi kaya, dan disuruh untuk melakonkan perbuatan orang kaya. Sebab tu orang yang ada keinginan untuk kaya harta ni, jadi kaya ni, belajar pakai barang mahal, belajar makan dekat kedai mahal, kan? Belajar bergaya dengan gaya orang kaya, kan kalau training lah, saya dengar lah orang masuk training, masuk kelas orang kaya, kelas nak jadi kaya ni, ada dibuat lagak-lagak sebegitu, maksudnya kaedah macam tu, supaya menjiwai jiwa orang kaya tu. Itu dunia saja. Akhirat pun lebih lagi lah, kan? Nak jadi ahli syurga di akhirat, itu ciri-cirinya itu mesti dibuat daripada dunia lagi, kan? Ahli syurga di akhirat tu adalah manusia, ciri-ciri utama adalah berakhlak mulia. Jadi biarlah berakhlak mulia sejak di dunia. Lakonkanlah akhlak mulia tu sejak di dunia. Ahli syurga tu pakai pakaian yang bersih, wangi. Jadi lakonkanlah di dunia ni dengan gaya tersebut, pakai pakaian yang bersih, wangi. Subhanallah. Ahli syurga tu setiap kali melakukan sesuatu akan menyebut nama Allah. Setelah selesai melakukan sesuatu akan menyebut nama Allah. Jadi daripada dunia ni buatlah begitu. Makan baca bismillah, selesai cakap alhamdulillah, tidur baca bismillah, bangun cakap alhamdulillah. Nak bergerak saja baca bismillah, selesai sampai ke destinasi cakap alhamdulillah. Itu meniru perbuatan ahli syurga. Kalau tak tahu ahli syurga tu bagaimana keadaannya, rupanya, maka belajarlah. Yang asyik cerita ahli syurga tu dia makan banyak pula, sibuk jadi makan banyak sebab ahli syurga makan banyak. Nanti dulu ceritalah yang penting-penting dulu. Cerita nafsu pula. Ahli syurga tu tak cerita nafsu dalam syurga tu. Belajar dulu, kan? Kemudian saya kata Syekh, apabila kita melihat satu yang bersih, maka akan sejuklah pandangan kita dan hati kita akan menjadi tenang. Sebaliknya, bila kita melihat satu yang kotor dan tidak tersusun, hati kita akan menjadi kusut dan pemikiran kita akan menjadi tumpul dan tidak bersemangat. Ini memang mujarab, kata ulama. Antara sebab punca berlakunya lupa adalah kerana selalu melihat perkara yang buruk. Melihat perkara yang buruk. Lalai nyanyuk pun begitu.
antara punca nyanyuk adalah kerap melihat najis ketika buang air. Tu ada disebut dalam kitab-kitab adab kan. Tengok, melihat masa buang air kecil ke buang air besar ke, melihat tanpa darurat. Kan suka sangat tengok buang air tu, tengok perhati bentuk dia tu. Jadi itu akan menyebabkan nyanyuk. Menyebabkan nyanyuk. Itu Syekh sebut begitu. Pengalaman ulama sebut begitu. Jadi jangan banyak tengok yang kotor-kotor kan, pergi lalu sebelah sampah tengok sampah tu, itu akan menyebabkan lupa. Mujarab lah. Jangan dibuat. Hadis ke-41. Lagi 2 hadis daripada Ibnu saya baca teruslah terjemahannya kan. Daripada Ibnu Hanzaliyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan datang menemui saudara kamu. Oleh itu perbaikilah kenderaan kamu dan rapikanlah pakaian kamu sehingga kamu seakan-akan tahi lalat, ini menjadi tempat pandangan di antara manusia. Allah Ta'ala tidak suka kepada yang keji dan juga tidak suka kepada sesuatu yang dijadikan keji. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk syurga sesiapa yang ada dalam hatinya sifat takabbur walaupun hanya sebesar zarah biji sawi. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang lelaki yang pakaiannya bagus dan kasutnya bagus, yakni apakah yang demikian itu dihukumkan takabbur? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik dan dia suka kepada yang cantik. Takabur itu adalah maksudnya menolak kebenaran dan menipu manusia. Ini tajuk hadis 41, rapi, kemas dan cantik. Jadi pada akhlak mulia itu adalah suci baik batin tu dengan akhlak mulia. Kemudian zahir ni adalah yang menzahirkan akhlak mulia tu. Jadi orang kalau dihitung sebagai seorang yang baik, dia ada 2 ciri, baik dalamnya dan baik luarannya. Orang yang dihitungkan indah di sisi Allah adalah orang yang indah dalaman dia dengan akhlak mulia, dia indah luarannya dengan pakaian dan wangi-wangian yang cantik. Disebut sini, Syekh Fahmi sebut keterangannya rahimahullah ta'ala, rapi, kemas dan cantik memang disukai oleh semua orang. Tidak ada orang yang suka kepada keserabutan dan kekotoran. Maka hendaklah kita sentiasa kelihatan rapi dan kemas seperti yang dipesan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya ketika mereka sudah hampir kepada satu tempat untuk memenuhi sahabat mereka. Nabi punya, di antara perangai Nabi Muhammad SAW, bila nak jumpa orang, sebelum sampai destinasi tu, cepat kemaskan pakaian ni, rapikan. Pakai tu biar butang ni biar elok-elok lah, jangan sengit kan. Rambut yang dalam perjalanan tu dah herut-herut tu, betul kan, sikat-sikat elok sikit. Nabi biar kita ni nampak cantik, nampak senang, menyenangkan pandangan orang. Ini jumpa daripada jauh, lama tak jumpa serabut pula kan. Jadi yang dibuat tu adalah sunnah Rasulullah. Tapi sebab apa dia buat? Nabi kata jangan kita ni jadi tempat kejian orang. Jangan kita jadi tempat kejian orang. Allah Ta'ala tak suka perkara yang keji. Allah Ta'ala tak suka kepada kekejian, sifat keji. Dan Allah Ta'ala tak suka kepada perkara yang dijadikan keji. Maksudnya Allah Ta'ala tak suka orang yang menyebabkan diri dia dikeji orang sebab perlakuan dia sendiri kan. Biarlah orang nak kata apa pada saya biar jadi diri saya sendiri. Tak boleh kan. Sebab kalau begitu keadaannya, Nabi takkan suruh kita perkemaskan pakaian tu. Jadi bila Nabi suruh kita perkemaskan pakaian, maksudnya biar kita indah di pandangan manusia, lebih baik kita indah di pandangan Allah. Orang yang sibuk memperindahkan pandangan Allah, sibuk memperindah diri dia di pandangan Allah, itu dia akan menjadi indah di pandangan manusia. Itu pendidikan. Ajarlah anak-anak tu. Makan jangan comot-comot sangat kan. Biarlah dia kecil lagi. Bukan begitu kan. Kaedahnya dia ajar adab daripada awal, bukan untuk manusia tapi untuk Allah. Biarlah dia kecil lagi, makan comot-comot pun tak apa. Tak boleh. Nanti besar nanti tak faham hubungan dia kepada Allah dalam hubungan dia kepada manusia. Orang hari ni kata jangan jadi hipokrit kan. Biarlah kita ni ada perangai buruk, biarlah orang tahu perangai buruk kita. Bukan masalah perangai buruk kita pada orang, perangai buruk kita di hadapan Allah.
Tak nak hipokrit, tapi masalahnya Allah tengah melihat kita. Kita dah makan daripada rezeki Allah, makan hidup daripada nafas yang Allah Ta'ala bagi, udara yang Allah Ta'ala bagi. Kita pula nak jadi diri kita sendiri. Mana boleh? Kita jadi apa yang Allah Ta'ala suruh kita jadilah. Kan? Isteri tu dibayar nafkah, dibayar maharnya itu kan. Lalu isteri tu mentaati suami tadi dengan menjadi apa yang suami redha pada diri dia. Kemas, cantik, khidmat. Kan? Itu dalam hubungan kepada manusia saja. Kita bila makan, isteri tu bila makan daripada nafkah suami, isteri kena memperindahkan diri dia untuk suami. Kita dah makan daripada rezeki Allah. Nyawa ni Allah Ta'ala yang bagi, tiba-tiba kita nak buat apa kita suka, nak jadi diri kita. Jangan hipokrit. Tak boleh. Takkan boleh. Sebab diri kita, nilai diri kita terhadap diri kita tu kan rendah. Orang suka dengan penilaian diri dia terhadap diri dia supaya dia tak maju-maju. Biarlah diri saya memang macam ni. Akhirnya dia ingat dia tinggi lah kan, kalau dia begitu. Saya jujur dengan diri saya. Dia jujur satu hal, tapi betul kan Allah Ta'ala nak kita jadi begitu. Kalau tak, Nabi takkan suruh buat begini kan. Jadi Nabi kata pesan rapikan diri, pakai yang elok-elok, kemas. Pakai pakaian lusuh itu tak ada masalah, sebab Nabi memang ada pakaian begitu. Tapi kemas, janganlah serabut, rambut tak sikat, bau busuk pula tu. Nabi tak ada macam tu. Nabi pakai pakaian lama juga, pakaian yang lusuh juga, pakaian berjahit, bertampal juga, tapi kemas. Kemudian disebut lagi Nabi SAW berpesan supaya mereka merapikan juga kenderaan dan pakaian, supaya nampak kemas. Bukan diri saja, keliling juga dijaga kan. Sebab tu isteri pun kemas rumah, kena kemas rumah. Isteri kena kemas rumah kan. Di situ kan ibadah, susahlah jugalah nak cakap kan. Saya kan ada argue kan, orang perempuan yang bekerja, isteri dia bekerja, susah nak kemas rumah ni kan. Lagipun biarlah anak main, betul lah, tak ada masalah pun dari satu sisi. Tapi kan itu ibadah. Kan ibadah. Kemas rumah tu bukannya rutin, kemas rumah tu ibadah. Kan sensitif lah sebut perkara tersebut zaman ni kan. Saya nak cari duit, kata isteri kan. Saya nak kena kerja, saya nak cari duit. Saya nak kena kemas rumah, nak kena jaga anak. Matilah saya. Itu kan bahasanya zaman ni. Tapi itulah ibadah. Kalau tak buat, apa lagi ibadah kita? Kita dah sibuk urusan seharian dengan urusan diri kita. Yang kita kejar-kejarkan tu yang bukan daripada tuntutan agama. Lalu kita lepaskan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita untuk diri kita, buat apa kita nak. Tak sesuai kan. Jadi suami pun kena pandai didik lah kan. Jangan dia tak nak kemas, sudahlah. Bukan nanti dia tak faham nilai ibadah dalam hidup dia kan. Sebab tu rosak pemikiran isteri di rumah itu ada kaitannya dengan pentarbihan suami kepada isteri kan. Suami jenis sambil lewa, tak jaga akal isteri, hancurlah rumah. Sebab tu kadang-kadang orang perempuan ni letih kan. Dia letih sebab suami dia buruk perangai, tak bagi motivasi kepada rumah tu jadi lebih baik. Sampai ada orang kata lebih baik bujang daripada kahwin. Bujang dulu teratur kan, pakai baju gantung balik. Sekarang baju dah ke mana-mana, dah bawah meja lah, apalah. Kena betulkan lah. Suami kena betulkan. Macam mana suami nak betulkan akal isteri? Suami dululah betul. Suami pun cakap tak betul. Payah juga. Jadi memang zaman ni kita kena ada. Orang dulu mungkin dengan cara dululah kan. Orang sekarang dengan kesusahan cara sekarang. Sama saja, susah dulu, susah sekarang sama, sebab kehidupan kita ditakbir oleh Allah. Sama je, Tuhan yang sama. Sesuai dengan zaman lah. Ketika Allah Ta'ala jadikan kesusahan zaman ni sesuai dengan kita, itu maksudnya di situlah nilai ibadah kita kan. Janganlah merungut orang dulu senang, orang sekarang susah. Orang sekarang senang, orang dulu susah. Itu tak ada bezanya pun. Semuanya ibadah kan.
betulkan persepsi tu. Kehidupan ni bukan buat apa yang kita nak. Kehidupan ni berjalan macam mana yang Allah Ta'ala nak, dan di situ ruang untuk kita jadikan ibadah kepada Allah. Sebab akhirnya kita tak kekal di dunia untuk buat apa kita suka. Kita akan mati meninggalkan dunia, tapi takkan kita mati dalam keadaan tak ada ibadah. Setelah dibentangkan ruang-ruang ibadah tu, rumah yang berterabur tu ibadah lah tu, untuk dapat pahala. Kan? Setiap hari ada anak buat semak. Maksud setiap hari ada peluang buat ibadah, dapat pahala untuk kemas rumah. Kan? Tak naklah buat ini rutin lah, ini perkara rutin, tak ada nilai ibadah. Ya, nanti dah mati baru tahu itu rupanya ibadah tu. Faham ke? Begitu pula Nabi mengatakan bahawa orang yang indah pakaiannya atau kasutnya itu bukan dianggap orang yang takabur, kan? Kena betulkan persepsi. Orang yang cantik pakaiannya itu bukan takabur. Tak naklah pakai cantik nanti orang kata sombong. Bukan, tak betul. Takabur tu hati, kan? Kan disebut sini begitu pula Nabi mengatakan bahawa orang yang indah pakaiannya atau kasutnya itu bukan dianggap sebagai orang yang takabur, tapi Allah Ta'ala itu indah dan suka kepada yang indah. Takabur adalah menolak kebenaran dan menipu orang lain. Jadi Nabi nak beritahu di sini, zahir kita tu, yang mencorakkan zahir kita tu jadi takabur atau tidak, itu bagaimana hati, kan? Kalau hati kita memang nak melakukan apa yang Allah Ta'ala suka, maka perbuatan mencantikkan diri itu bukan takabur. Takabur ni menolak kebenaran. Menolak kebenaran ni hatilah. Menolak kebenaran tu hati. Menipu orang lain tu pun hati juga, kan? Takabur ni maksudnya sombong kepada orang. Lupa orang, kita dan orang ni adalah daripada Allah. Itu menolak kebenaran tu. Kebenarannya kita, hakikat diri kita daripada Allah. Orang juga daripada Allah. Ketika kita sombong dengan dia, kita sedang sombong dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk cantik, Allah Ta'ala belum pilih dia untuk indah. Tiba-tiba kita rasa kita lebih indah daripada dia sebab diri kita. Tak betul. Itu menolak hakikat kebenaran. Kebenarannya kita sama-sama daripada Allah. Apa yang kita miliki daripada Allah. Apa yang dia miliki juga daripada Allah. Apa yang belum dia miliki juga, itu kerana ketentuan Allah. Jadi jangan jadi orang yang takabur, lupa kepada Allah, lalu merendahkan orang lain. Tukar persepsi. Sebab tu permulaan hidup kita lah bagaimana jadikan kehidupan kita ibadah. Nanti tak akan terkeliru dengan takabur atau tak takabur, kan? Orang perempuan yang memperindahkan diri dia untuk suami dia kerana Allah, itu kan ibadah. Orang perempuan yang memperindahkan diri dia bukan untuk suami dia dan bukan kerana Allah, itu bukan ibadah. Tapi kan perbuatan yang sama, memperindahkan diri. Jadi seorang isteri berhias, dia kena jelas kenapa dia buat. Untuk dirinya ke, untuk suaminya ke, atau untuk Allah. Dia kena jelas semua tu. Kalau tak, nanti dia confuse lah. Depan suami tak kemas, bila nak keluar rumah baru kemas, baru cantik-cantik. Jadi dia bias keluar rumah, tak bias dalam rumah tu atas tujuan apa? Jadi perempuan tu nanti akan confuse. Saya buat ni ibadah atau bukan? Kan budaya masyarakat kita tu, kebanyakan perempuan tu kalau keluar rumah baru berhias, kan? Duduk rumah tak bias. Itu ada kaitan dengan bagaimana persepsi dia terhadap ibadah. Ketika dia berhias untuk ibadah, dengan niat ibadah, itu mesti ada ruang-ruangnya, mesti ada syaratnya, kan, nak jadi ibadah tu. Jadi kalau dia tak tahu tempat bila jadi ibadah, kenapa jadi ibadah, tu maksudnya ada sesuatu yang berlaku dalam diri dia yang dia tak jelas. Faham ke saya cakap pusing-pusing tu? Dan terakhir, hadis yang ke 42. Masyarakat Madani yang diidam-idamkan. Daripada hadis di sini sebut ada daripada hadis Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Subhanallah. Saya fahami bahawa daripada awal hadis ni, 42 hadis ni, sampailah daripada awal hadis pertama sampai hadis 41 tu cerita tentang dunia.
perbuatan-perbuatan dunia, kan. Semuanya sampai hadis 42 pun perbuatan dunia. Cuma hadis 42 ni terus pergi kepada kesan akhirat tu. Luar biasa lah Syekh ni, susun. InsyaAllah. Syekh sebut sini, Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ada 7 golongan mendapat naungan. Naungan ni apa? Di akhirat nanti orang akan berkumpul di mahsyar, kan. Manusia akan dibangunkan kumpul di mahsyar. Bangun daripada mahsyar tu, daripada kuburan masing-masing tu, berkumpul di mahsyar. Allah Ta'ala letakkan matahari tu sejengkal di atas kepala. Jadi semua orang akan mendapat ujian kepanasan tu, panas. Ujian panas, risau, gelisah, memikirkan keadaan bagaimana nanti nak berhadapan dengan Allah. Kemudian diuji dengan panas matahari pula sejengkal atau apa, tapi maksudnya di situ ada azab dah. Itu dah. Tapi ada golongan yang tak terkena panas tersebut, sejuk di bawah naungan Allah. Dikatanya orang-orang ini mendapat naungan arash. Allah Ta'ala letakkan mereka di bawah bayangan arash. Jadi siapa 7 golongan tersebut? Yang pertamanya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil ni pemimpin dengan makna yang lebih umum lah. Orang yang memimpin satu kaum. Jadi orang yang memimpin satu kaum ni boleh jadi dia pimpin masyarakat, boleh dia pimpin negara, boleh jadi dia pimpin keluarga. Itu pun termasuk juga. Atau memimpin dirinya, kan. Dia pemimpin lah, tapi di sini maknanya lebih konteksnya memimpin sesuatu golongan. Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang hidup dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Pemuda di sini maksudnya remaja. Hidup dalam keadaan taat kepada Allah. Yang ketiga, lelaki yang hatinya terkait dengan masjid. Maksudnya hati itu terpaut kepada masjid. Masjid adalah rumah dia. Kan? Rumah dia adalah rumah kedua. Masjid adalah rumah dia yang pertama. Yang keempat, 2 orang lelaki yang saling cinta mencintai kerana Allah. Berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Kemudian lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seorang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Jadi ada 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Ta'ala di hari akhirat. Jadi ulama sebut, Nabi sebut 7 golongan ni, 7 golongan yang jarang-jarang didapati di dunia. Ini golongan-golongan istimewa lah. Maka 7 golongan ni di dunia sikit. Susah nak buat. Pemimpin yang adil tu tak ramai. Remaja yang beribadah kepada Allah, remaja beribadah kepada Allah. Dalam usia muda dia beribadah kepada Allah. Tu tak ramai. Kemudian siapa lagi? Lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid, itu pun tak ramai. Orang lagi suka tak pergi masjid. Kan? Beberapa orang PKP lu selesa tak pergi masjid. Relax je kan. Dia tu tak ramai golongan tu. Kemudian orang yang saling bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Hatinya tu saling mencintai kerana Allah. Tu tak ramai. Ramai orang bertemu dengan orang kerana maslahah. Hampir setiap hari bertemu orang itu kerana ada kepentingan. Nak jumpa orang ni nak pinjam duit, jumpa orang ni nak berniaga, jumpa orang tu sebab nak minta sesuatu, jumpa orang tu. Jadi itu golongannya tak ramai. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. InsyaAllah. Atau golongan lelaki yang dirayu oleh perempuan untuk melakukan zina. Lalu lelaki dia kata, aku takut kepada Allah. Itu tak ramai. Tambah-tambah zaman kita ni. Itu Masya Allah. Na'udzubillah lah. Takutlah. Kemudian lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sedekah saja itu tak ramai. Apatah lagi sedekah dalam keadaan dia sendiri tak tahu berapa nilainya tu. Apa sedekah tangan kiri tak tahu apa tangan kanan bagi. Dia seluk apa yang dalam poket dia, kemudian dia bagi saja. Apa yang dia bagi tu dia tak tengok. Itu golongan tu tak ramai. Selalunya orang seluk tengok dulu. 50 ke 100. Oh, RM1. Baru bagi. Kan? Itu tak ramai. Yang sedekah tulus. Zaman kita ni kan kalau pergi financial
Management tu dia dah limit kan. 10% daripada ataupun 3% daripada gaji itu untuk sedekah. Dia dah letak dah angka tu 3% tu. Maksudnya every month orang tahu dah dia akan bagi sedekah dalam kadar banyak ni. Jadi kebanyakan orang tu begitu. Dah tahu dah minggu lepas dah sedekah dah 100 banyak dah tu. Cukup lah. Dari golongan yang sedekah dalam keadaan apa dia bagi. Apa dia bagi? Sedekah je, tak tahulah berapa yang dia dah bagi. Ataupun dia sedekah, minggu ni sedekah, minggu depan sedekah lagi. Minggu satu lagi sedekah lagi. Minggu lepas sedekah berapa dah tak ingat. Kan? Itu golongan tu. Itu termasuklah tu. Golongan yang sedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Kan? Minggu pertama bagi, minggu kedua bagi. Tapi minggu kedua tu dah tak ingat dah. Minggu pertama tu bagi berapa lah. Itu samalah dengan golongan ni. Tak ramai tu. Kebanyakannya dah berkira-kira. Dah masuk akaun dah. Dah buat catatan dah. Masya Allah. Dan golongan seterusnya, orang yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian maka mengalir air matanya. Zaman kita ni mana ada orang bersendirian dah kan. Kebanyakannya bertemankan telefon dah. Bertemankan telefon. Kan duduk seorang-seorang tu, bukan duduk seorang-seorang, duduk seorang-seorang tapi main phone, dia bertemankan orang yang jauh. Jarang-jarang orang nak pegang tasbih tu, duduk pegang tasbih sambil pegang phone. Jadi dia tak bersendirian pun. Kan. Sampai ada pesanan pula zaman ni jangan banyak duduk sendiri-sendirilah kan. Nanti jadi kemurungan. Tu golongan tu tak ramai lah kan. Dalam hatinya hanya bertemankan Allah tu, golongan tu tak ramai. Masya-Allah. Jadi 7 golongan ni istimewa. Di akhirat akan mendapat naungan daripada Allah. Saya bacakan sajalah dia punya keterangan Syekh ni. Kata Syekh inilah 7 unsur kepada masyarakat madani yang kita idamkan. Kalau wujud ke-7 unsur ini dalam masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat madani yang sebenar. Kalau wujud ke-7 unsur dalam sebuah negara, maka negara itu akan menjadi negara madani yang sebenar. Kerana unsur itu telah melengkapi seluruh lapisan masyarakat. Mereka adalah yang pertamanya pemimpin yang adil. Sudah pasti pemerintahan yang adil itu akan disenangi oleh rakyat kerana rakyat merasakan kebahagiaan daripadanya. Maka akan wujudlah kerjasama dan kesefahaman antara rakyat dan pemimpin dan akan majulah negara itu. Tapi kalau pemimpin itu zalim, maka ia tidak disenangi oleh rakyat dan tidak mendapat kerjasama daripada mereka, maka segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan lancar, maka susahlah untuk mencapai kemajuan. Jadi Syekh dalam sebahagian kitab ada sebut pemimpin tu lahir daripada rahimnya masyarakat. Seorang pemimpin yang dilantik jadi pemimpin itu lahir daripada rahimnya masyarakat. Maksudnya bagaimana keadaan pemimpin itu boleh juga menjadi kayu ukur bagaimana keadaan rakyat ketika itu. Sebab dia lahir daripada suasana yang sama. Kalau kita tak suka dengan ciri-ciri ataupun keadaan seorang pemimpin, ada suatu perangai buruk, itu maksudnya kemungkinan besar masyarakat itu ada perangai yang sama. Sebab dia tak datang daripada negara luar, dia datang daripada tempat yang sama. Jadi bangunkan masyarakat untuk lahirkan pemimpin yang baik. Untuk bangunkan masyarakat yang baik kena lahirkan keluarga yang baik. Untuk lahirkan keluarga yang baik, ayah kena lahirkan anak-anak yang baik. Permulaan melahirkan anak yang baik adalah mencari pasangan yang baik. Untuk mendapatkan pasangan yang baik itu perlu memperbaiki diri kita dahulu. Jadi setiap orang bertanggungjawab untuk memperbaiki diri dia agar nanti kesannya akan memperbaiki orang lain juga. Bagi kesan kepada orang lain. Boleh. Kemudian kedua, pemuda-pemuda yang rajin ibadah. Biasanya yang rajin ibadat ni orang yang sudah tua. Sebab dah tak tahu nak buat apa. Dah habis dah masa nak cari duit dah. Tak ada dah buat harta apa semua. Dah letih lah cari duit ni. Ibadah je lah kan. Itu kan ada. Dah tua-tua ni nak buat apa lagi. Nak berjalan dah tak larat. Nak makan banyak pun tak mampu. Ibadah je lah. Kan? Sebenarnya dia tak ada option. Sebenarnya yang kebanyakannya sebab tak ada option. Kalau ada option nak buat lagi tu, nak travel lagi, nak cari duit lagi tu kan. Tapi dah tak larat. Sebab tu duduk rumah kan. Jadi ibadah jelah. Kebanyakan yang berlaku macam tu. Secara psikologinya pun begitu. Kan? Sebab tak nak apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa sebab tu tak nak apa-apa. Jadi ibadah. Masih baguslah. Sebenarnya itu rahmat daripada Allah kata Syekh. Rahmat Allah. Allah Ta'ala tarik keinginan keduniaan dia. Dengan Allah Ta'ala tarik dulu kemampuan dia untuk mencari dunia.
Jadi kadang-kadang ada orang yang Allah tarik kemampuan dia untuk mengerjakan dunia, lalu dia rasa tak larat untuk melakukan pekerjaan tu, maka dia fokus kepada yang penting-penting sahaja. Makan sikit, berjalan sikit, ibadah banyak. Tu rahmat Allah kepada orang tu. Satu umat Nabi Muhammad ni luar biasa. Masuk syurga, ramai masuk syurga, walaupun ibadahnya pada usia tua. Kasih Allah. Cuma ada golongan yang luar biasa. Ni orang yang beribadah ketika muda. Jadi orang yang beribadah ketika muda ni, kata Syekh, golongan istimewa. Kata Syekh sini, ada pun anak muda maka mereka banyak bermain dan mengisi masa dengan hiburan dan perkara maksiat. Tengoklah anak sekarang kan, dengan macam-macam jenis apps handphone tu yang sesuai dengan anak-anak muda. Kan ada TikTok, ada WeChat, ada Facebook, ada YouTube, ada apa-apalah macam-macam kan. Yang sesuai dengan keinginan mereka untuk berhibur kan. Sekarang ada apa? Omegle TV pula kan. Kemudian ada Netflix. Macam-macam. Tujuannya satu saja, hiburan. Jadi maksudnya susah nak cari anak muda yang beribadah, yang mengaji, menuntut ilmu tu susah. Tapi susah bukan maksudnya kita biarkan saja. Parent tu kena ambil tanggungjawab, didik lah. Biarlah muda pergi main game tu. Saya dulu macam tu juga. Kita dah tahu dah, kita masa muda tu buang-buang masa. Takkan kita nak anak kita buang-buang masa macam kita juga. Kan tak boleh lah. Jadi apabila di suatu negeri dapat terbina anak muda untuk rajin beribadah, maka suasana akan berubah daripada pesta maksiat kepada majlis zikir dan munajat. Ulama sebut keburukan berlaku kerana masyarakat buruk. Keburukan berlaku dalam masyarakat kerana perangai masyarakat yang buruk. Perangai masyarakat yang buruk kerana hasil didikan yang buruk. Hasil didikan itu berpunca daripada perempuan-perempuan yang buruk. Kan? Buruk satu masyarakat kerana ramainya perempuan-perempuan yang buruk. Itu ulama sebut. Tapi ramai perempuan yang buruk itu disebabkan oleh lelaki-lelaki yang buruk. Kan? Maksudnya dalam masyarakat yang buruk itu ada pada wanita-wanita yang buruk. Wanita yang buruk itu lahir daripada didikan seorang lelaki yang buruk. Mungkin dia seorang ayah yang tak bertanggungjawab, atau mungkin dia seorang suami yang tak bertanggungjawab, maka dia menyebabkan isteri jadi buruk perangai atau anak perempuannya jadi buruk perangai. Sebab bila masyarakat sebut, bila ulama sebut perempuan yang buruk, dia akan lahirkan akhlak yang buruk, dia akan melahirkan zuriat yang buruk. Kan? Na'udzubillah. Sebab tu orang perempuan perlu memperbaiki diri dia. Tapi ada perempuan yang telah memperbaiki diri dirosakkan oleh seorang lelaki yang buruk. Jadi maksudnya orang perempuan kena pandai pilih suami pula, atau pandai pilih suami lah. Tak boleh lah pilih suami tu daripada tepi jalan yang kita tak kenal siapa latar belakang dia juga kan. Jadi kadang-kadang orang perempuan salah pilih kayu ukur dalam memilih tu kerana tak dibantu oleh parent dia untuk memilih kan. Parent, kamu pilihlah siapa-siapa yang kamu nak. Ayah setuju sajalah. Itu pun tak boleh juga kan. Tapi itu yang berlaku lah zaman ni kan. Kan ada anak perempuan tu dibawa oleh seorang lelaki tu yang bukan suaminya pun atas izin ayahnya kan. Ayahnya kata tak apalah, yang penting kamu bawa anak pak cik tempat yang baik. Na'udzubillah lah kan. Minta lindung lah. Tapi Syekh sebut kalau kita nak tukar masyarakat majlis-majlis maksiat ini yang dicetus oleh anak muda ni kepada majlis-majlis ketaatan, itu maksudnya kena perbaiki pemuda-pemuda tu. Jadi pemuda-pemuda ni memang kalau tengoklah Nabi kalau dakwah, pemuda dulu yang Nabi cari kan. Majlis keramaian hanya wujud dalam bentuk olahraga yang tidak dicampuri dengan perkara maksiat. Majlis keramaian hanya wujud dalam bentuk olahraga yang tidak dicampuri dengan perkara maksiat. Anak muda dilatih untuk tahan lasak dan bermental perjuangan, bukan dibiasakan dengan hiburan, kemanjaan dan pesta-pesta maksiat. Parent lah, jangan didik sangat anak tu ikut kemahuan dia kan. Mak nak ni, ayah saya nak tu. Kena tahfiz dulu lah. Kadang-kadang masalah parent ni, dia sibuk nak kerja kan, nak bina kehidupan dia. Jadi dia tak endah apa yang anak dia nak. Dia entertain tu masalah tu. Dan parent pun kena bijak juga. Itulah banyak sisi lah kan.
Moga Allah Ta'ala bantu kita untuk taat. Moga Allah Ta'ala bantu kita untuk bina keluarga kita kepada ketaatan. Moga Allah Ta'ala kumpulkan keluarga kita semualah kan, dalam syurga, hasil ibadah yang banyak kita lakukan di dunia. InsyaAllah. Sebab tu permulaan pendidikan anak-anak adalah pilih kawan yang baik. Anak-anak ni kena tapis kawan dia. Itu mula-mula dulu kata Syekh. Dengan biar anak-anak tu cari kawan dia sendiri sebab dia tak pandai pilih kawan. Jadi kita kena pilihkan kawan dia. Kadang-kadang dia selesa dengan kawan dengan seorang kawan, tapi kawan tu buruk. Jadi perangai buruk budak tu akan berjangkit kepada anak-anak kita. Jadi kita halang daripada awal. Kita kena sebut keburukan-keburukan itu kan. Tak cukup juga kalau sekadar sebut jangan buat yang buruk macam kawan kamu buat buruk. Halang terus dulu daripada awal kata Syekh. Sampailah nanti dia ada bila sampai umurnya yang baligh tu, dia akan ada akal yang boleh menimbang kebaikan dan keburukan, barulah dilepaskan. Tapi masa dia masih peringkat sekolah rendah itu, tak pandai nak pilih baik dan buruk kan, sebab tak kenal betul-betul lagi, maka kita yang block kunci dia daripada keburukan tu. Tak boleh bagi berkawan dengan orang yang kurang baik. Nanti dia dah besar tak apa. Itu pun setelah kita didik dia dengan ilmu bagaimana bezakan kebaikan dan keburukan. Sebab nanti bila dia dah berjalan sendiri, dia baru tahu. Tapi kalau dia tak diajar, macam mana kita nak bebaskan dia? Susahlah nak ajar. Anak saya susah nak dengar cakap. Tanganilah anak-anak itu dengan bantuan daripada Allah. Banyakkan zikir, banyakkan solat. Ketiga, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Mereka menjadikan masjid sebagai syiar agama, khususnya untuk sembahyang jemaah dan kegiatan yang lainnya. Apabila mereka keluar daripada masjid setelah sembahyang subuh, mereka akan bertanya kepada hati mereka, bila pula akan balik ke masjid. Itu orang yang, kalau dia nak ukur diri dia sayang masjid atau hatinya itu terpaut pada masjid, dia jadikan masjid itu rumah. Rumah maksudnya tempat kembali kan. Lepas ni nak balik masjid. Imam Ghazali ajar kita jadikan masjid itu rumah hati kita tu. Mungkin bukan tempat tidur, tapi tempat paling banyak kita buang pula, kita letak masa kita kan. Sebelum teringin nak balik rumah, pergi masjid lah kan. Rumah ni sekadar untuk tidur saja. Tu dipupuk tu. Sudah tentu hati mereka akan tertambat dengan masjid. Tu akan menjawab, nanti saya akan kembali lagi ke masjid untuk sembahyang zuhur. Dan bila keluar daripada zuhur, mereka akan bertanya lagi kepada hati mereka, bila nak balik ke masjid. Sudah tentu hatinya akan menjawab, nanti sembahyang asar pula. Dan begitu juga seterusnya sampailah ke hari-harinya. Syiar agama nyata kelihatan di masjid. Hati mereka tertaut di masjid. Masjid telah menjadi jantung dalam masyarakat. Habib Ali selalu sebut hadis selalu sebut ayat Quran, selalu sebut satu statement. Habib Ali kata, orang yang terikat hatinya ke masjid dan mengimarahkan masjid, dia adalah orang yang diiktiraf imannya oleh Allah dan oleh Allah. Ayat Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan masjid, rumah Allah, maka mereka adalah orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya orang yang hatinya terpaut kepada masjid dan dia mengimarahkan masjid, maksudnya dia telah dapat satu endorsement. Dia ada hubungan kepada Allah. Jadi Habib Ali selalu sebut, orang yang datang ke masjid itu orang yang dijemput datang ke rumah Allah. Kalau dia dijemput datang ke rumah Allah, maka dia tetamu Allah. Kalau dia tetamu Allah, maka dia ada kedudukan di sisi Allah. Jadi orang yang datang ke masjid tak boleh rendahkan orang lain. Sebab sama-sama tetamu Allah, dijemput oleh Allah. Kita datang ke masjid bukan kesolehan diri kita. Kita datang ke masjid sebab di situ ada hidayah, taufik dari Allah untuk kita datang. Maka ketika kita datang, maka kita beradab kepada Allah kerana pilih kita yang lemah, hina, yang buruk ni kepada kebaikan. Duduk di sisi. Sebab tu kadang-kadang orang tak perlu sedih kalau belum berkesempatan ke Masjidil Haram. Dia masih lagi berkesempatan untuk jadi tetamu Allah ketika di tanah air. Ini dengan datang ke masjid. Masjid rumah Allah. Kalau rumahnya tu rumah Allah, maka yang datang tu tamu Allah juga. Kan mesti memang ada hubungan kepada Allah. Kan daripada duduk rumah tak tahu nak buat apa, pergilah masjid. Menghayati hubungan dia kepada Allah. Sebab tu masjid ni dalam Syekh kata masjid adalah jantung masyarakat. Masjid adalah jantung masyarakat dan masjid adalah jantung kita juga. Keempat, dua orang yang saling mencintai dan
saling mengasihi dan mencintai kerana Allah. Masyarakat madani adalah didasari dengan kecintaan yang ikhlas di antara para penduduknya. Jadi semua kegiatan yang berlaku adalah atas dasar cinta dan kasih. Perniagaan, pertanian, pertukangan, industri, perkhidmatan dan sebagainya adalah dilaksanakan atas dasar cinta, bukan atas dasar mengarut keuntungan semata-mata. Sebab tu orang yang berniaga, kata Syekh, dia boleh dapat pahala lebih banyak daripada orang yang beribadah. Beribadah sunat lah maksudnya. Orang yang berniaga ni. Kerana di situ ada mujahadah. Bantu orang yang susah. Dia sanggup korbankan keuntungan dia untuk menyenangkan pihak lain. Macam satu-satu masyarakat, kalau peniaganya itu jujur, maka masyarakat tu takkan hadapi masalah yang takkan menghadapi masalah dari sudut ekonomi. Tapi sebab masyarakat itu kalau dia tamak, dia seorang je yang nak senang, tak nak susah, maka masyarakat tu akan susah. Buruk kesan ni kalau masyarakat susah, orang tadi tu akan susah juga. Akan susah. Jadi macam mana kita nak pupuk peniaga-peniaga? Kita ni zaman peniaga lah, yang PKP ramai orang peniaga kan. Jadi macam mana peniaga ni, dia nak pupuk perniagaannya tu ibadah. Maka kata Syekh, pupuk dengan cinta kepada orang lain. Yang dia buat tu ibadah dengan menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain tu ibadah. Menyenangkan orang lain tu ibadah. Wow, saya nak senangkan orang. Buat apa saya sini susah? Kan? Tukar. Orang yang menyenangkan orang lain tu orang yang akan Allah Ta'ala senangkan dia. Kehidupan kita bukan kita yang atur. Kelakarlah kalau kita rasa kita susah sebab kita yang susahkan diri kita. Tak. Mana ada orang sanggup susahkan diri dia. Seseorang yang susah itu kena diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesusahan. Allah Ta'ala yang uji. Tapi Allah Ta'ala sediakan jalan keluar bagi orang yang rasa diri dia susah, iaitu dengan bantuan, memberi bantuan kepada orang lain. Orang yang senangkan orang lain, maka dia akan disenangkan oleh Allah. Tak percaya? Kalau tak percaya, cubalah. Sebab tu sedekah, kan sedekah lalu orang cerita sedekah mengkayakan kan. Memanglah sedekah mengkayakan sebab dia dah bantu orang lain. Maka Allah Ta'ala kayakan dia sebab menggantikan dia apa yang dia bantu orang lain tu. Bagi lagi supaya kita lebih kaya. Akhirnya lupa sedekah tu tentang membantu orang. Lalu mendapat bantuan daripada Allah. Kan? Fikir sangat. Zaman kita ni orang sedekah pun sebab nak kaya. Bengong jugalah. Maksudnya tak betul jugalah. Kaya itu sebab Allah Ta'ala bantu. Kaya tu sebab tak ada masalah. Sebab tu kaya. Orang banyak harta tapi kalau banyak masalah tu belum kaya lagi, kan pening juga. Kaya ni tak ada masalah. Ada lebihan duit dan tak ada masalah. Tu kan kaya. Jadi macam mana nak kaya dan keadaan tak ada masalah? Bantulah orang lain, nanti Allah Ta'ala bantu. So hidup ni bukan tentang pentingkan diri sendiri, bukan tentang selfish. Selfish istilah dia. Maksudnya pentingkan diri sendiri. Hidup tentang menyenangkan orang. Menyenangkan orang tu kena tanam ni. Tapi macam mana nak menyenangkan orang? Yang ni dengan ada kasih kepada orang. Kalau orang tak ada kasih kepada orang lain, susah nak senangkan orang lain. Kita senangkan orang lain pun bukan nak senangkan dia, kita nak senangkan diri kita. Kita pegang dengan janji Allah dan Rasul. Orang yang berkhidmat kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan bantu dia. Itu janji Allah. Faham ke saya cakap? Lama saya cakap ni rupanya. Tak apalah, nak habiskan ni kan. Jadi berniaga, bertani, bertukang semua tu atas dasar ibadah. Ibadah tu dipupuk dengan rasa sayang. Kan? Jangan untuk untung. Satu keuntungan yang kita laburkan untuk kesenangan orang itu pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Sebab daripada awal pun harta kita tu Allah Ta'ala yang bagi. Kalau peniaga cintakan pembeli, maka peniaga tidak akan menipu pembeli. Cinta di sini bukan cinta nafsu, cinta ibadah. Cinta dengan maksud ibadah. Macam anak dia, macam mak cinta kepada anak. Bukan cinta kepada anak tu maksud cinta syahwat semua mahram. Jangan faham macam tu. Cinta mak kepada anak tu maksud cinta kasih sayang, sanggup korbankan diri mak untuk anak. Belajar cinta itu masukkan dalam kehidupan kita. Cinta seorang penjual kepada pembeli bukan cinta hawa nafsu, tapi cinta ibadah. Orang yang datang beli kepada kita, maka kita permudahkan dia. Kita tak tipu dia. Dengan kejujuran kita kepada dia, maka Allah Ta'ala akan balas kepada kita dengan kebaikan. Mujarab. Kalau percaya. Kalau tak percaya pun memang berlaku.
kan teknik orang kafir berniaga, dia kata to achieve more you must give more. Ayat dia tak tahu lebih kurang macam tu lah. Nak dapat lebih, nak capai lebih, maka bagi lebih. What you give you get back lah, dia kata gitu kan. Apa yang awak bagi awak akan dapat balik. Maksudnya orang percaya, orang barat sendiri yang kafir pun percaya dengan memberi akan dapat pulangan. Takkan orang Islam tak percaya, sedangkan kehidupan kita diatur oleh Allah. Kita tak pernah mengusahakan sesuatu dengan kemampuan diri kita. Kita mengusahakan sesuatu dengan bantuan daripada Allah. Boleh faham ke saya? Kalau pegawai cintakan rakyat, maka pegawai tidak akan mengabaikan tugasnya, dan begitulah seterusnya. Kemudian lelaki yang kuat imannya. Golongan kelima, lelaki yang kuat imannya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh godaan yang datang mengganggunya. Walaupun godaan itu datang dalam keadaan yang sangat menggiurkan dan dalam suasana yang sangat merangsangkan, lelaki itu tetap dengan pendiriannya takut kepada, dengan sentiasa berkata saya takut kepada Allah. Jadi setiap orang kena tanam dalam diri dia ada hubungan kepada Allah, melihat sesuatu yang berlaku itu di bawah pengawasan Allah Ta'ala. Yang keenam, penderma yang ikhlas yang menyumbang hartanya untuk kesejahteraan umat ini. Mereka menyembunyikan sumbangan mereka. Mereka tidak mahu mengharapkan apa pujian dan sanjungan daripada makhluk. Mereka menderma semata-mata mencari pahala di sisi Allah. Mereka suka membela nasib orang yang lemah. Mereka suka membantu golongan yang kurang bernasib baik. Tetapi mereka tidak mempunyai tunjaan yang lain daripada mencari keredaan Allah. Orang ini untung di dunia, untung di akhirat. Orang yang punya harta, lalu dia infakkan harta dia untuk bantu orang lain. Kalau tak ada manusia berucap terima kasih pada dia pun, Allah Ta'ala akan balas dengan naungan ini di akhirat. Sebab tu sedekah bukan tentang balasan daripada manusia. Sedekah tentang balasan daripada Allah. Kalaupun tak dapat di dunia, maka akan dapat yang luar biasa di akhirat. Tapi mustahil tak dapat kat dunia. Semua orang yang sedekah akan bagi testimoni. Semua dapat pulangan. Dunia saja Allah Ta'ala dah buktikan yang Allah Ta'ala takkan bohong kepada orang yang sedekah. Akhirat lebih lagi. Maka banyakkan sedekah. Sebab tu kita kena buat kira-kira. Berapa yang kita perlu setiap bulan dan berapa lebihan daripada harta kita yang kita rasa kita tak perlu pun. Jadi lebihan tu kita boleh sedekahkan. Takutlah nanti emergency macam mana pula. Yelah, asingkanlah emergency tu dulu. Kan? Buat kira-kira berapa yang kita perlu untuk belanja kita sebulan. Kemudian apa yang kita perlu untuk kita simpan untuk emergency. Ada tak pendidikan untuk anak. Bahagikan. Ada tak lebihan? Pasti ada. Walau 2-3 ringgit. Maka kalau lebihan, itu namanya lebihan. Lebihan jangan simpan untuk kemahuan nafsu. Lebihan daripada harta kita tu ujian daripada Allah. Adakah setelah Allah Ta'ala bagi kita nak simpan atau kita nak keluarkan? Orang selalu dapat bonus. Lalu bonus tu dihabiskan keinginan hawa nafsu kan. Sedangkan bonus tu boleh jadi jalan ibadah untuk dia untuk dapat gandaan lagi. Tapi orang takut. Kan Syekh sebut manusia ni waktu tak ada takut tak dapat. Waktu dah dapat takut hilang. Waktu hilang takut tak dapat balik. Jadi dia sangat sayangkan harta dia. Jadi lebihan daripada harta ni tak patut dia simpan. Yang sepatutnya dia jadikan itu untuk ibadah kepada Allah, tapi dia simpan. Lalu akhirnya dia susah dengan hartanya. Na'udzubillah. Jadi jadilah orang yang banyak sedekah. Yang ketujuh, taqwa dan ikhlas kepada Allah. Yakni golongan yang banyak munajat kepada Allah, banyak zikir sama ada sendirian atau bersama orang lain. Mereka banyak bertaubat dan menangis di hadapan Allah. Apabila nama Allah disebut dalam hati mereka, oleh lidah mereka, hati mereka akan merasa gentar, akan merasa hiba dan merasa khusyuk, takutkan siksa Allah, mengharapkan redha-Nya, dan mengalirlah air mata mereka sebagai luahan dan perasaan yang menesak di dalam dada. Nah, kalau unsur yang ketujuh, kalau unsur tujuh-tujuh ini wujud dalam masyarakat, maka itulah masyarakat madani yang sebenar. Masyarakat madani maksudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang hidup dengan nilai rabbani, masyarakat yang selalu mendapat redha dan maghfirah daripada Allah. Jadi ini kayu ukur untuk diri kita. Pilihlah kita nak jadi golongan yang mana. Kalau boleh jadi ketujuh-tujuhnya, maka jadilah ketujuh-tujuhnya. Kalau tak mampu, jadilah 6 daripada 7 tersebut. Tak mampu, jadilah 5 daripada 7 tersebut. Tak mampu, jadilah 1 daripada 7 tersebut. Jangan tansung tak ada. Pilih diri kita tu untuk jadi salah satu daripadanya. Saya baca penutup lah di sini. Masya Allah. Saya nak habiskan lah. Tak apa, kalau ada urusan boleh buat urusan. Saya nak habiskan buku ni. Penutup, marilah kita memperbanyakkan syukur kehadrat Allah Ta'ala yang telah memilih kita sebagai umat Islam, iaitu sebaik-baik umat yang pernah wujud di atas muka bumi ini, dan yang telah mengutus kepada kita sebaik-baik Rasul yang diutus di atas muka bumi ini. Jadi kita ni dapat yang terbaik. Kita umat Nabi Muhammad dapat yang terbaik. Rasul yang terbaik, agama yang terbaik, kitab yang terbaik, Masya Allah, kehidupan yang terbaik.
Baginda Nabi SAW membawa rahmat dan kesejahteraan untuk sekalian alam. Baginda juga telah mengajar dan mencontohkan kepada kita akhlak yang mulia, baik terhadap Allah Ta'ala sebagai pencipta kita atau sesama manusia yang sama hidup di atas permukaan bumi ini. Jadi ajaran Nabi kita ni ada dua sisi. Satu, ajaran Nabi kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, ajaran Nabi kita mengajar kita memperbaiki hubungan kita kepada manusia. Jadi tak boleh keluar daripada dua ni. Baik kepada Allah saja tak cukup, baik kepada manusia saja tak cukup. Kena baik kepada Allah dan manusia. Seperti yang telah kita ikuti pada hadis yang lalu, di mana kita telah mendapati contoh yang sangat tinggi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, tak perlulah kita mencari pemimpin dunia yang lain daripada baginda untuk dijadikan ikutan. Jadi, Syekh di sini sarankan, kalau nak ada imam dalam diri kita adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang mengikuti, mempercontohkan bagaimana mengikuti Rasulullah. Ulama kita tu bukan lain daripada Nabi. Janganlah kata ikutlah Rasul, jangan ikut ulama. Itu tak betul ajakan begitu, ajakan yang palsu. Kerana ulama kita bukan manusia asing. Ulama kita adalah warisnya Rasulullah. Waris itu mestilah bawa apa yang Rasulullah bawa. Jadi dalam diri kita adalah Rasulullah yang paling tinggi. Kemudian bagaimana mempercontohi Rasulullah itu ada dalam ajaran ulama-ulama kita. Akhirnya, ini bukan tentang tahu. Ini tentang bagaimana melakukan. Jadi macam mana nak buat setelah tahu? Maka ikutlah panduan daripada ulama. Ketinggian peribadi Rasulullah SAW dan kemuliaan akhlak baginda telah diakui oleh kawan dan lawan. Baginda telah dicintai oleh sahabatnya dengan sepenuh hati dan setulus perasaan. Manakala musuhnya telah mengakui ketinggian akhlaknya, walaupun mereka memusuhinya dan berusaha untuk membunuhnya. Mereka memusuhi Rasulullah bukan kerana tidak percaya dengan amanah dan kejujuran baginda, tapi mereka memusuhi Rasulullah kerana dorongan hawa nafsu dan keangkuhan yang ada dalam diri mereka. Orang kafir Quraisy itu siang berperang dengan Rasulullah, tapi malam ketuk pintu rumah Rasulullah minta simpankan barang. Ini kalau aku simpanlah rumah aku, nanti anak aku jual lah apalah. Jadi kau tolong simpankan untuk aku. Tapi siang esok perang Rasulullah. Kan? Perang-perang pun percaya lagi amanah Rasulullah SAW. Takkan bohong. Luar biasa Nabi ni. Kan? Musuhnya memusuhinya di siang hari, tapi di malam hari cari baginda sebab percaya dengan kejujuran baginda Nabi SAW. Kemudian disebutkan mereka tidak mendapat apa-apa kecederaan yang boleh jadikan sebab untuk menodai kepribadiannya. Hal inilah yang disinggung oleh Allah Ta'ala, innahum la yukadzibunak walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Sebab tak ada apa yang Nabi bohong untuk mereka. Kata Nabi bohong, tapi orang yang zalim itu ingkar kepada ayat Allah Ta'ala. Jadi mereka berbohong kepada Rasulullah sebab mereka tak suka saja. Kan? Dari sudut peribadi Rasulullah, orang kafir Quraisy itu tak dapat nak nafikan akhlak baginda mulia. Tapi yang mereka marah adalah nafsu. Maka buku ini memaparkan kepada kita hadis yang menyebutkan contoh yang ideal daripada ketinggian akhlak Rasulullah dan memuatkan tunjuk ajar baginda untuk memberi bimbingan kepada kita ke arah kesempurnaan akhlak yang merupakan gambaran luar terhadap kekuatan iman yang berakar umbi dalam hati. Syekh buat kesimpulan senang, akhlak itu adalah tumbuhnya daripada hati, tapi diterjemahkan dalam perbuatan. Jadi orang yang nak belajar akhlak kena ada dua-dua sisi. Sempurnakan iman dengan akhlak mulia. Maksudnya hati kita kena bersih dengan akhlak mulia, kena tanam akhlak mulia. Kemudian pamerkan dalam perbuatan. Buat dua-dua. Kalau kita memberi, biar memberi dengan jiwa, latih. Kalau tak mampu buat seorang-seorang, maka cari guru yang boleh bagi bimbingan. Orang-orang soleh ni sentiasa membuka pintu kepada orang ramai untuk datang kepada mereka untuk meniru perbuatan Rasulullah. Kalau tak tahu siapa yang boleh pandu kita, maka istikharah kepada Allah. Kalau kita jujur untuk berakhlak kepada Allah, memperbaiki diri kita dengan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan bantu tunjukkan kita kepada jalan-jalan orang-orang yang boleh bimbing kita dalam kehidupan, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Maka hendaklah kita menjadikan baginda sebagai petunjuk dan pembimbing yang untuk mencapai kehidupan bahagia dan sejahtera. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripadanya dan mudah-mudahan kita mencontohi akhlak mulia yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW kepada kita. Akhirnya ilmu untuk buat.
Dan mudah-mudahan kita akan bertuah mendapat syafaat daripada baginda pada hari kiamat nanti. Syafaat ni maksudnya janji selamat daripada Rasulullah. Jadi ulama kata orang yang awal mendapat syafaat Rasulullah itu adalah orang yang sama akhlaknya dengan akhlak Rasulullah, sama ciri-cirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat adalah orang yang sama akhlaknya dengan Rasulullah. Kan orang yang kalau sifat sama berjalan sama-sama, kan? Pipit sama pipit, enggang sama enggang, kan? Sebab sifat sama, kan? Orang kuat suka membeli belah tu akan jalan dengan kawan yang suka beli belah. Orang yang suka main bola akan berjalan dengan orang yang suka main bola. Orang yang akhlak sama dengan Rasulullah akan duduk dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi SAW pada hari kiamat nanti dan dihalau di padang mahsyar nanti bersama dengan baginda. Maksud dihalau, maksud malaikat akan tolak. Pergi. Masuk kumpulan masing-masing. Dan kalau malaikat tolak kita tu, tolak kita masuk dalam kumpulan Nabi, itu harapannya, masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Raudhah Syarifah Masjid Nabawi Madinah Munawwarah. Syekh tulis kumpul dekat Masjid Nabawi, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pada 2 Oktober 2002 Masihi. Di sini Syekh ada sediakan doa. Jadi baguslah buku ni kalau untuk dimiliki. Sini ada doa akhlak mulia. Saya bacakan doa ni sebagai penutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. As'aluka mas'alatal ba'isil faqir wa ad'uka du'a'al muttarriz zalil fala taj'alni bi du'aika rabbi syaqiyya wa kun bi ru'fan rahiman ya khairal mas'ulina wa akramal mu'tina. Ya Allah, wahai Tuhanku, ya Allah, berilah olehmu pada diriku dan pada ahli keluargaku, ya Allah, akan sifat taqwanya, dan sucikanlah olehmu akan dia, kerana engkau lah yang sebaik-baik yang menyucikan akan dia, dan engkau lah sebaik-baik yang memerintahkan akan dia dan yang menolong akan dia. Wahai Tuhanku, berilah olehmu akan daku dan keluargaku hidayah yang menunjukkan kepada aku dan keluargaku untuk mencapai sebaik-baik perangai, sebaik-baik akhlak, kerana tiadalah yang beri hidayah untuk sebaik-baiknya itu melainkan engkau, wahai Allah. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya engkau memalingkan daripadaku akan kejahatan nafsuku, memalingkan daripada kami kejahatan nafsu kami, kerana tiada yang memalingkan daripada kami akan kejahatan nafsu kami itu melainkan engkau sahaja, wahai Allah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu, wahai Allah, akan permohonan orang yang sangat berhajat kepadamu, yang sangat fakir dan sangat mengharapkan rahmatmu, ya Allah. Dan aku berdoa akan dikau, wahai Allah, akan doa orang yang sangat fakir lagi zalil, yang hina, ya Allah. Maka janganlah engkau jadikan akan daku dengan meminta akan dikau, wahai Tuhanku, akan celaka, kerana engkau sangat kasih sayang akan daku, lagi mengasihani akan kelemahanku. Wahai Tuhan yang sebaik-baik zat yang dipohonkan doa kepadanya dan yang terlebih murah zat yang memberi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah telah khatam 40 hadis akhlak mulia karangan susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Kalau tuan-tuan belum memiliki kitab ini, maka sangat-sangat disarankan untuk dimiliki kitab ini untuk dijadikan bahan rujukan kita baca untuk kita amalkan. Kalau kita lupa apa yang kita baca, maka kita boleh buka semula kalau kita ada kitabnya. Tapi kalau kita tak ada kitabnya, macam mana kita nak rujuk, kan? Ini sangat baguslah kalau dimiliki. Wallahu a'lam. Tangguh di sini. InsyaAllah nanti panjang umur kita pilih kitab lain pula untuk kita baca yang mungkin bersesuaian kaitan jugalah dengan akhlak mulia, insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Terima kasih tuan-tuan puan-puan semua kerana sudi meluangkan masa. Saya doakan semoga Allah Taala memberkati tuan-tuan, memberkati saya juga, memberkati keluarga kita semua, dunia akhirat, sebagaimana tuan-tuan luangkan masa untuk dengar apa yang saya bacakan pada hari ini. Saya doakan semoga Allah Taala membalasnya dengan kebaikan dan keberkatan dunia dan akhirat, sebagaimana kita berkumpul di dunia untuk Allah. Kita berdoa sama-sama semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita sama-sama dalam kumpulan yang sama dengan kehadiran orang yang sama nanti di akhirat dalam syurga Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.